Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, barisan hakim, saudari penjaga masa, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya sidang hadirin sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jangan Menderhaka. Di sebuah kampung yang permai, tinggal sepasang suami isteri bersama anak lelaki mereka yang bernama Awang. Mereka hidup dalam sebuah rumah kampung yang sederhana. Walaupun kehidupan mereka tidak mewah, mereka sentiasa bersyukur. Mereka bekerja sebagai petani di sebuah ladang yang ditanami dengan berbagai buah dan sayuran. Sebelum matahari terbit, ayah dan ibu Awang akan bangun awal untuk menyediakan keperluan ke ladang. Ibu Awang akan memasak nasi dan lauk. Ayahnya pula akan menyediakan peralatan pertanian seperti cangkul dan sabit. Setelah semuanya siap, mereka akan berjalan bersama-sama ke ladang. Mereka akan bekerja dengan tekun sehingga lewat petang. Awang merupakan seorang kanak-kanak yang rajin. Selain membantu ibu bapanya di rumah, dia juga sangat suka memelihara ayam. Setiap pagi, dia akan menaburkan padi kepada ayam-ayam peliharaannya. Hasil jagaan yang baik menyebabkan ayam-ayam itu membesar dengan sehat. Antara ayam peliharaannya, terdapat seekor ayam jantan yang sangat istimewa, bernama Jalak. Jalak mempunyai bulu yang sangat cantik, berwarna merah keemasan dan hitam berkilat. Jalak juga sangat jinak dan selalu berada di sisi Awang. Setiap pagi, Awang akan membelai dan bercakap dengan Jalak seolah-olah ayam itu memahami kata-katanya. Pada suatu hari, Awang mengikut ibu bapanya ke ladang. Ayahnya mengajar cara menanam pokok pisang dengan betul. Awang merasa sangat gembira kerana dapat menanam sebatang anak pokok pisang miliknya. Dia berharap pokok pisang itu akan mengeluarkan buah yang banyak. Beberapa bulan kemudian, pokok pisang itu akhirnya berbuah. Setandan pisang yang besar tergantung pada pokok tersebut. Ayah Awang menebang pokok itu apabila buahnya sudah cukup matang. Pisang itu dibawa pulang lalu diperam di atas bara supaya cepat masak. Sambil meletakkan pisang itu di atas bara, ayah Awang berkata, "Pasti Awang sangat gembira kerana pisang yang ditanamnya sudah boleh dimakan nanti." Sejak hari itu, Awang tidak pernah lupa memeriksa pisangnya. Setiap hari dia membelek-belek buah tersebut. Pada suatu hari, dia mendapati sebiji pisang telah bertukar menjadi kuning. Mak, pisang saya sudah masak sebiji," jerit Awang dengan penuh teruja. Ibunya tersenyum lalu berkata, "Baguslah kalau pisang itu sudah masak. Sabar sedikit, nanti semuanya akan masak." Tidak lama kemudian, setandang pisang itu benar-benar masak. Baunya yang harum memenuhi ruang dapur. Awang semakin tidak sabar untuk merasai hasil tanaman pertamanya. Dengan penuh harapan, dia berlari kepada ibunya. "Mak, pisang saya sudah masak. Berilah sebiji, saya hendak makan," rayunya. Pada ketika itu, ibunya sedang sibuk menyiapkan kerjaan di rumah. Tanpa memikirkan perasaan Awang, ibunya berkata, "Pergilah minta daripada ayah kamu." Awang terus berlari kepada ayahnya. "Ayah, bolehkah saya makan sebiji pisang itu?" tanyanya dengan sopan. Namun, ayahnya yang sedang sibuk mengemas hasil pertanian menjawab, "Pergilah minta kepada ibu kamu dahulu." Jawaban ibu dan ayah yang saling menyuruhnya itu menyebabkan Awang merasa sangat kecewa. Dia menyangka kedua-dua ibu bapanya sudah tidak menyayanginya lagi. Hatinya menjadi sedih. Lalu dia lajak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia keluar dari rumah lalu menuju ke rebal ayam. Di situ, Jalak sedang berdiri sambil mematok makanannya. Dia memanggil ayam kesayangannya itu, lalu memeluknya dengan erat. "Jalak, ibu bapakku sudah tidak sayang kepada aku lagi," katanya dengan suara yang keras. Kemudian dia berkata lagi, "Ayo kita terbang ke dunia lain." Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, sesuatu yang luar biasa berlaku. Jalak tiba-tiba membesar dan mengembangkan kedua-dua sayapnya. Awang sungguh terkejut dengan keajaiban yang berlaku. Tanpa berfikir panjang, dia segera menaiki belakang Jalak. Mereka semakin jauh meninggalkan rumah dan kampung halaman. Ibu Awang menangis teresak-esak. "Ini semua salah kita. Sekiranya kita menurut permintaan Awang tadi, pasti kita tidak kehilangannya," rintih ibu Awang.
Ayah Awan juga merasa sangat sedih karena terlalu sibuk bekerja. Sejak peristiwa itulah orang-orang tua berkata, jala akan berkokok pada awal pagi dari langit. Kokokan jala akan disahut pula oleh semua ayam jantan di bumi. Oleh sebab itulah ayam akan berkokok pada awal pagi. Pengajarannya, cerita ini juga mengingatkan kita agar sentiasa menjaga perasaan ahli keluarga. Ingat, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Adi Gilbert Gibson. Tempo persediaan bermula sekarang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara-saudari pengerusi majlis, barisan hakim, saudari penjaga masa, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya sidang hadirin sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita spontan yang bertajuk Aku Sebuah Beg. Aku ialah sebuah beg. Aku dihasilkan di sebuah kilang mutiara maju di Sarawak. Setelah siap dihasilkan, aku dihantar ke kedai untuk dijual. Tidak lama kemudian, seorang pelanggannya bernama Larry membeliku. Dia tertarik dengan kualitiku. Sejak hari itu, aku menjadi milik Larry. Aku sentiasa berbakti kepada Larry. Walaupun aku hanyalah sebuah benda, aku mempunyai peranan dan kepentingan dalam kehidupan manusia. Setiap hari, aku digunakan Larry untuk membawa buku dan peralatan belajar ke sekolah. Pada suatu hari, Larry terlupa membawaku ke sekolah. Aku diletakkan di tempat yang tidak sesuai sehingga terkena hujan dan panas. Oh tidak, badanku menjadi kotor dan aku telah rosak luar diriku. Hatiku menjadi sedih kerana aku tidak dihargai seperti dahulu. Beberapa hari kemudian, Larry menyadari kesilapannya. Di sini kau rupanya, kata Larry. Dia membersihkanku dengan cermat. Aku merasa sangat gembira kerana dapat berfungsi semula seperti dahulu. Pengajarannya, cerita ini juga mengingatkan kita agar sentiasa menjaga barang milik sendiri, kerana barang itu boleh menjadi barang yang kita perlukan dan barang yang kita berikan. Ingat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Adi Gilbert Gibson. Atas